Macam mana cara kita nak buang saka, ya? Tuan-tuan boleh tengok di muka akhir tu. Kaedah rawatan saka, ya. Ini saya ringkaskan saja. Mesti ada kerjasama dan persetujuan keluarga. Ini sangat penting. Katalah seorang pesakit, bila kita periksa, didiagnosiskan dia memang ada saka, ya. Maka perkara yang pertama, mak bapak mestilah setuju. Mak bapak mestilah setuju untuk menjalani rawatan. Kalau tidak ada kerjasama daripada keluarga, daripada usul mak bapak, datuk nenek, memang tak boleh buat, memang tak boleh dirawat. Contohnya, satu contoh, seorang suri rumah berumur 30-an ada saka, menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga. Kebetulan suaminya itu selalu mengikuti pengajian saja, jadi diobatkan di pusat rawatan saya. Didapati istrinya ini, si istri ini ada saka daripada mak bapak. Dan kita pergi ke rumah mak bapak, memang bila kita periksa ada tanda-tanda bahawa saka itu daripada mak bapak. Tapi si ayah tidak mau dirawat, bukan saja tak mau dirawat, menuduh saya. Apa cakapnya? Ustaz, saya sejak muda jadi imam di masjid ini. Rumah dia dekat masjid, ya. Sampai umur saya 70-an sekarang, tak ada seorang pun mengatakan saya ini ada saka, kecuali ustaz. Saya pun minta maaf. Saya tidak tuduh. Anak pak cik ini ada masalah, dan saya periksa ada persamaan, fizikal ada persamaan. Bila saya pegang panas sejuk, bila saya pecik jari, ada persamaan dengan anak. Jadi ini saya berpendapat ada kemungkinan penyakit anak ini daripada pakcik, daripada makcik. Oh, tidak ada. Mana bila saya belajin, dia nafikan. Jadi saya bercakaplah dengan keluarga ni tadi. Dia duduk di Selangor. Saya tak boleh ubat. Tunggulah sampai mak ayah sanggup berubat. Tunggu berapa tahun? 5 tahun. Si ayah meninggal, barulah si mak diobat, ya. Bila kita obat, saya kena datang ke rumah itu di Batu Pahat banyak 3 kali. Akhirnya saka ini keluar, ya. Bila nak keluar tu, dia kata saya tak boleh keluar lagi, sehingga pokok kelapa yang condong ke rumah itu mesti ditebang. Saya cakap dengan jin, awak ni asyik-asyik mengadakan alasan nak tipu saya. Dia kata betul ustaz, pokok kelapa dulu kecil-kecil tempat mainan saya. Saya duduk situ, selagi tak ditebang memang saya tak boleh keluar. Akhirnya adik-beradik tebang, betul boleh keluar, sembuh elok. Dalam masa 6 bulan makcik ni sakit balik. Bila sakit balik, rawat saya, buat rawatan. Bila buat rawatan, kebetulan saya sendiri merawat. Kenapa awak masuk balik? Apa cakap dia? Ustaz, saya hanya nak melawat-lawat saja, sekali-sekali. Katanya lepas ni awak jangan lawat-lawat, awak keluar terus. Kalau tidak saya pukul. Awak takut tak? Memang takut. Jin ni takut dipukul, tuan-tuan. Dan sampai sekarang. Jadi ini contoh, ya. Pertama mesti ada persetujuan mak bapak. Kalau kita yakin itu daripada saka daripada mak bapak. Kalau tidak ada kerjasama memang tak boleh buat. Bila dah ada kerjasama, tadi bapak dah meninggal, mak mau bekerjasama, barulah selesai. Kalau tidak, tak boleh, tuan-tuan. Yang kedua, pemulihan dan pembersihan kawasan rumah, kediaman,
termasuklah tempat-tempat tertentu yang berkaitan. Sesudah setuju, ya, kita bersihkan kawasan dalam rumah dan luar rumah. Apa yang nak dibersihkan? Mungkin keluarga itu menyimpan barang-barang yang ada kaitan dengan jin atau saka. Apa dia? Katalah pedang. Oh, pedang ni sudah 7 keturunan. Oh, keris ini sudah berusia 500 tahun. Ya, keris, tombak, pedang, ataupun benda-benda yang dianggap oleh orang kita kan ada hikmah, ada kelebihan. Seperti apa? Tempurung yang tak ada mata, apa itu, buluh bertemu ruas, buluh tumpat, ya, apa ni, kulit kijang putih, dan macam-macam. Termasuklah tadi Quran kecil atau apa-apa saja, ataupun barang-barang tembaga warisan mesti dibuang, diambil semua, dimusnahkan. Yang mahal boleh dijual, macam emas, barang-barang kemas dijual. Yang boleh dibakar dibakar, yang tak boleh dibakar dibuang jauh-jauh. Kalau tidak dibuat macam tu, tak akan sembuh, ya. Contohnya, ya, seorang hamba Allah, dia kena stroke sebelah kiri, dirawat di pusat rawatan saya, sembuh sepenuhnya, tetapi mulut hirut, tak boleh tegak. Saya kata ini mesti ada barang-barang saka. Hamba Allah ni jawab, tak ada ustaz, tak ada satu pun. Kata saya, mesti ada. Awak berdoalah kepada Allah, satu masa Allah tunjukkan. Setahun lebih tuan-tuan, hamba Allah ni secara kebetulan bila dia masuk store, satu store di rumah dia, dia nampak cangkul daripada datuk sebelah, datuk lelaki dia. Cangkul ini tuan-tuan cepat-cepat bawa ke pusat rawatan saya, murid saya bakar, barulah lurus. Itu contoh, ya. Itu contoh. Contoh-contoh seperti ini terlalu banyak, ya. Seorang anak muda umur 20 tahun, dia tak boleh tengok ayah dia. Tengok ayah dia, sekurang-kurangnya dia tendang ayah dia. Kalau ada parang nak bunuh si ayah, nak sembelih si ayah. Akhirnya si ayah ni lari ke rumah saya. Saya interview, Pak Cik ada tak belajar ilmu kebal ni 13 Mei? Ada. Ilmu kebal apa? Panglima Saleh. Di rumah pun ada pedang, selendang merah pun ada. Macam ni lah. Kalau gitu, pedang, selendang merah apa ni bawa ke saya, ya. Ada keluarganya yang ambil di rumah, dia ambil semua, saya musnahkan. Akhirnya si ayah ni balik ke rumah, anaknya elok je, tak ada apa-apa. Ini sebab barang-barang itu tuan-tuan, ya. Jadi saya cerita-cerita macam ni, insya-Allah nanti siapa yang ada berkaitan, ada hubungan dengan cerita-cerita ini, itu maknanya ada masalah, ya, masalah saku. Jadi itu yang kedua, ya, dibersihkan rumah. Di dalam pusat rawatan saya ada 2 orang ustaz yang saya tugaskan memulihkan rumah ni, ya. Dia akan datang ke rumah, akan cari barang-barang, kerana biasa insya-Allah dia tahu, ya, apa barang yang perlu dibuang, ya. Prinsipnya apa? Yang mahal, barang-barang kemas boleh dijual, ambil duitnya tak apa. Barang kemas tu tak boleh disimpan. Macam laptop, macam kereta Honda Cup, itu jual, ya. Sebab itu boleh menyebabkan, ya, apa itu tidak boleh, jin-jin saka tak boleh hilang. Kerana apa? Jin dan setan ni tuan-tuan memang pelik lah. Dia sangat taat kepada tuannya. Barang-barang tuannya akan ditunggu. Setengah orang tua cakap dari saya, Ustaz, bila seorang itu berkawan dengan jin, jin itu memang akan kata, aku tunggu semua kepunyaan engkau, jangan bimbang. Itulah
ketaatan jin dan syaitan ni dia tunggu, walaupun tuannya mati dia tunggu juga. Sebab itulah kena musnah barang-barang. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang terlebat mestilah bertaubat. Walaupun dia tak ada pasal-pasal menerima saka, dia mesti taubat untuk dirinya, untuk usul, untuk datuk nenek mak ayah ni. Dia taubat, ya, banyakkan taubat, sembahyang taubat, ya, banyakkan istighfar. Ketika dirawat itu pun sentiasa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keempat, diobat usul dahulu. Macam tadilah si mak diobatkan dahulu. Kalau mak ayah, datuk nenek dah tak ada, lebih senang. Bila diobatkan mak bapak, dah jin ini keluar, barulah nanti jin pada anak cucu akan keluar dengan sendiri, ya. Yang kelima, sesudah habis usul barulah anak cucu diobatkan, ya.